Salam sejahtera dan salam serak kusayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai majlis perasmian sambutan Hari Hutan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2022 oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg. Dalam ucapannya, Premier Sarawak memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengumumkan pemberian peruntukan modal benih sebanyak RM5 juta kepada Jabatan Perhutanan Sarawak bagi mewujudkan model Taman Orkid. Katanya, Taman Orkid ini akan bertindak sebagai kompleks penyelidikan bagi Jabatan Perhutanan Sarawak dan Pusat Biodiversiti Sarawak. Orkid tu mahal. Saya pergi ke negeri Belanda. Belanda ngeluar banyak bunga. Mun bunga orkid kedaya berapa ndak gagahnya. Bermaknanya the market is there. Jadi hari tu saya janji dengan Datuk Hamdin, I want to give seed capital for you to have a model orchid garden. So that the private sector can learn from you how to produce orchid dan juga bunga-bunga yang lain yang ada di sini. For a start, I give you RM5 million. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian sambutan Hari Hutan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Industrial Forest Research Centre IRFC, Jalan Puncak Borneo, Kuching pada Selasa. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan orkid yang ada di Borneo adalah unik dan boleh dibiakkan untuk dijadikan orkid hybrid yang boleh dieksport. Orchid garden ini bukan macam ordinary orchid garden, tapi dia adalah sebahagian daripada penyidikan mengenai dengan orchid. Orchid pula sekarang ni boleh dikawin. The species of orchid, dia kahwin, they have a hybrid orchid. Jadi Borneo ada special species yang mungkin boleh kita kahwin dan akhirnya kita mempunyai warna orchid yang agak atraktif. But then it has been done through certain research. Jadi saya berinya 5 juta untuk menubuhkan atau mewujudkan semua garden dengan all the digital device yang boleh analyze orchid dan juga dapat menghasilkan in big volume orchid. Jadinya become economic research. Beliau turut mendedahkan Taman Orkid itu berkemungkinan akan dibangunkan di Semegoh. Tambahnya, Sarawak juga berpotensi menjadi pengeksport orkid seperti negara Belanda dan China. Through research, then you can calculate the economic viability of having that orchid garden. So that kita pun petani, selainnya nanam barang makan, nanam orchid juga. Because orchid, I tell you, the flowers industry is huge throughout the world. There are two areas yang banyak ekspor orchid, one in Belanda, Netherlands. The other one is in China. Apa nama province? Lupa saya province. Also the same thing. So in other words, we can also export orchid. Hadir sama Duta Besar Jepun ke Malaysia Takashi Katsuhiko, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Bapa Raden Sigit Wicaksono, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Didanja Dr. Juana Jaya dan Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad. Terdahulu Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad dalam ucapan aluannya berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pindaan ordinan hutan yang menjadikan Sarawak negeri pertama menyediakan lesen untuk operasi karbon hutan. Katanya ini selaras dengan teras strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di mana hutan menyumbang kepada pendapatan penting yang akan mewujudkan sumber pendapatan baharu. IDF celebrates and raises awareness on the importance of all forest types around the world. And countries are encouraged to undertake effort to organize various programs involving forests and trees, such as trees planting campaigns, which are the usual practice here in Sarawak. The themes Environmental Sustainability Agenda for the State Prosperities is selected for this IDF this year, as it is to portray the latest development in our forestry sectors. Forests provide major source of income in many countries.
we are expecting to gain a new source of revenue from the forest carbon activity while improving the management of the state's forests and natural resources. This is in line with the strategic thrust in the post-COVID-19 Development Strategy 2030s and the Sustainable Development Goals on the environmental sustainability. Ujarnya lagi, negara turut digesa supaya berusaha mereka bentuk pelbagai projek yang melibatkan hutan dan pokok seperti kempen penanaman pokok yang menjadi kebiasaan di negeri Sarawak. Dalam masa yang sama, beliau berharap dapat meningkatkan pengurusan hutan dan sumber asli di negeri ini selain menjana aliran pendapatan baru daripada aktiviti berkaitan dengan karbon hutan. Berita seterusnya, selepas 2 tahun tidak disambut secara bersemuka, perayaan Gawai pada tahun ini kembali diraikan secara normal dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, kelonggaran ini membolehkan perayaan Hari Gawai diraikan dalam suasana meriah dan perpaduan. Selepas 2 tahun, kita tidak dapat merayakan Hari Gawai ini. Pada tahun ini, kita telah bersama-sama dapat merayakan dengan penuh kesyukuran, namun masih kekal waspada dengan SOP pencegahan COVID-19 yang di sebenarnya masih ada di sekeliling di kita selepas kita beralih di fasa endemik. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyampaikan sumbangan program ziarah UKAS Dun Piasau di Pasar Minggu Lutong Miri pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau itu menambah, Pasar Minggu Lutong bakal menjadi tarikan utama di pekan itu setelah projek pembesaran fasa 3 menerusi projek transformasi luar bandar RTP siap dilaksanakan. We have 2 phases already. The first time I think was 200,000. The second one was around also 200,000. So the next one now under RTP third phase, we have put in, I cannot remember, it's around 150,000 to 180,000. That will be the third phase lah. Yeah, correct, yes. So this place is indeed very popular lah for Sunday. Yeah, as you can see, very crowded and a good meeting place. Yeah. For our jungle produce, or those people who especially during weekdays, they may be working. Katanya Pasar Minggu Lutong akan merancakkan semula ekonomi penduduk khususnya masyarakat Bumiputera di situ selepas lebih 2 tahun terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Sebanyak 100 pek bungkusan makanan sumbangan unit komunikasi dan penerangan Sarawak UKAS serta 500 kit keselamatan diagihkan kepada orang ramai pada program itu. Di Kalaka, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Senior Aidil Rariwo, telah melakukan lawatan kerja rasmi meninjau 3 tapak projek pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri itu pada Selasa. Terdahulu, beliau telah menghadiri sesi taklimat di Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Saratok berhubung kelulusan 2 projek di situ. Projek pertama adalah pembinaan jambatan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyeberangi Sungai Krian ke Saratok menuju ke Kupang bernilai RM85.5 juta yang akan dibina tidak lama lagi setelah semua kerja-kerja ukur serta kajian marin dan trafik dimuktamadkan. Sementara itu, jalan dari Pagan menuju ke Kampung Kaba sejauh lebih kurang 15 km akan dibina secara berfasa dengan anggaran kos bernilai RM120 juta meliputi kerja-kerja peparitan serta pembinaan 3 buah jambatan. Untuk projek tersebut, sebanyak RM15 juta telah diperuntukkan bagi membina jalan bermula dari Pagan sejauh 3 km. Senior Aidil juga dibawa melawat cadangan projek pembinaan sebuah lagi jambatan di Sungai Awik, Saratok menuju ke kawasan seberang bagi menghubungkan beberapa rumah panjang di kawasan Senyawan. Manakala di Bau, Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harijinep hadir bagi menyempurnakan perlawanan akhir Kejohanan Bola Sepak Singai Cup edisi keempat 2022 pada Ahad. Kejohanan anjuran Kelab Penggemar Aktiviti Sukan Singai Kapsus yang berlangsung pada sebelah petang di Padang Bola Sepak Redim Jalan Apa Senggong Singai itu menyaksikan 2 pasukan lelaki dan 2 pasukan wanita beraksi bagi merebut gelaran juara. Tuah memihak pasukan Real Boba bagi kategori lelaki dan pasukan Datus UTD bagi kategori wanita apabila masing-masing muncul juara kejohanan tersebut untuk membawa pulang wang tunai RM1,000 trofi Singai Cup 2022 edisi keempat dan medal. Hadiah disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Charles Chad Nisong dan disaksikan oleh Datuk Henry.
Capsup pada masa yang sama merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih kepada Datuk Henry di atas segala bantuan dana, kerjasama dan sokongan padu yang telah diberikan bagi menjayakan kejohanan bola sepak tersebut. Keperkembangan di Bintulu, penganjuran Expo Pendidikan Yayasan Sarawak secara serentak di seluruh daerah dan bahagian di Sarawak telah memberi manfaat kepada semua pelajar khususnya di kawasan luar bandar. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tatau Dr. Layang Ungkit berkata, berdasarkan pengalaman sebelum ini, ramai pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM dan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di kawasan luar bandar terlepas peluang mendapatkan maklumat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Dianggarkan setiap tahun lebih 40,000 lepasan SPM dan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di Sarawak. Berdasarkan pengalaman yang lepas, ramai pelajar lepasan SPM dan STPM, khususnya kawasan luar bandar, terlepas peluang mendapatkan maklumat mengenai peluang-peluang pendidikan yang disediakan untuk mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Expo Pendidikan Tatau Yayasan Sarawak di Dewan Terbuka SMK Tatau pada Sabtu. Dr. Layang turut mengumumkan pemberian insentif kecemerlangan SPM 2022 daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan pihak sekolah kepada pelajar yang memperoleh 5A ke atas dan sumbangan peribadi sebanyak RM200 kepada pelajar yang memperoleh 8A ke atas. Sementara itu, Pegawai Daerah Tatau Jabang Juntan dalam ucapannya memuji penganjuran Expo Pendidikan Yayasan Sarawak sebagai langkah proaktif kepada pelajar lepasan SPM dan STPM supaya tidak tercicir dalam memilih Institut Pengajian Tinggi IPT untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Tambahnya, Expo itu juga membantu pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 tahun ini yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM untuk mendapatkan maklumat berkaitan khususnya syarat-syarat kemasukan ke IPT dan beasiswa yang ditawarkan. Jadi saya berharap pelajar-pelajar sekalian, terutama sekali mereka yang dalam tingkatan 5, tingkatan 6, ambillah peluang ini untuk melawat pameran-pameran mereka nanti ya, yang kita sediakan di hadapan Dewan Guru sana. Tanyalah apa-apa maklumat yang ingin pelajar-pelajar sekalian ketahui. Ya. Karena mereka memang sudah bersedia dan memang sudah diarahkan untuk membekalkan maklumat-maklumat tersebut kepada pelajar-pelajar sekalian ya. Sebanyak 10 IPT terdiri daripada Centre of Technical Excellence Sarawak (CENTEC), Universiti Teknologi Sarawak UTS, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS, ICATS Swinburne, Yayasan Sarawak Kertin dan pelbagai lagi terlibat dalam expo tersebut. Seramai 21 pelajar SMK Tatau yang cemerlang dalam SPM 2021 termasuk 4 pelajar yang mendapat 7A menerima sijil dan insentif daripada Yayasan Sarawak. Sementara itu, pelajar cemerlang SPM 2021 SMK Tatau Alan Leo Jugah Libin yang ditemui wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS berharap insentif Yayasan Sarawak yang diterimanya dapat diteruskan kepada pelajar-pelajar lain pada masa yang akan datang untuk membakar semangat mereka memperolehi kerajayaan. Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sarawak yang telah memberikan insentif kepada pelajar cemerlang di SMK Tatau. Kami sangat menghargai pemberian tersebut. Saya berharap insentif seperti ini akan diteruskan lagi agar membakar semangat para pelajar lain bukan hanya di sekolah ini namun juga di seluruh sekolah di negeri Sarawak. Bagi seorang lagi pelajar cemerlang SPM 2021 SMK Tatau, Hiao Jia Ming, beliau memilih Universiti Tempatan Sarawak sama ada Swinburne atau Kertin untuk melanjutkan pengajiannya ke peringkat tinggi. Lepas SPM, saya mungkin akan melanjut pelajaran ke universiti atau college di tempat di Sarawak seperti yang menghadiri mana sekolah tinggi seperti Swinburne, Kertin dan termasuklah UPU iaitu college sendiri di Malaysia, Sarawak. Jadi saya akan belajar bersungguh-sungguh seperti akomodasi untuk memberikan usaha dan memberikan jasa kepada negeri Sarawak pada masa depan. Sementara itu, Alicia Sunggin Patrick berpendapat doa dan restu ibu bapa serta menghormati guru adalah kunci kejayaan dalam SPM 2021.
Pada pendapat saya, doa dan restu daripada ibu bapa adalah kunci utama sebuah kejayaan. Selain itu, berusaha bersungguh-sungguh kerana kunci kejayaan adalah daripada diri sendiri. Selain daripada itu, hormati guru-guru dan sentiasa taat kepada ibu bapa. Itu saja. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di sebuah platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.